Azizul. Okay. Azizul pandai masak tak? Nak cari jodoh kan. Benda apa yang nak tengok dulu? Okay. Start satu activity which is podcast, yang mana saya rasa semua orang dah ramai dah tahu apa itu podcast. Podcast ni lebih kurang macam sembang santai macam tu kan. So sebelum kita mulakan podcast kita, saya nak kenalkan diri saya sendiri. Oh ya, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Ku Azizul Najman bin Ku Yusri. Apa lagi nak tahu? Saya rasa tu je kot nama. Panggilan. Panggilan orang biasa panggil saya Azizul, tapi tak kisah. Semua orang boleh panggil saya Najman, Ku. Apa je, Jijul, Kujiman, semua boleh. So kita tengok seterusnya. Abang baju putih tu, nama apa? Nama aku Cik Wan. Boleh panggil Cik Wan. Okay, kita teruskan kepada yang lain. Nama Siti Nur Aniza binti Salim. Panggil Aniza. Okay, yang seorang lagi, Balkis. Nama saya Balkis Batrisha. Boleh panggil. Okay, seperti mana kita tahu, sekarang ni kita berada dalam situasi PKP dan kita PASUM dah keluarkan satu statement yang mana pelajar boleh balik, ada yang pelajar boleh stay dekat college dan sebagainya. So dekat sini saya nak tanya siapa yang ada dekat college, siapa yang dah balik, siapa yang stay kat college? Aniza, okay, Aniza stay kat college. Cik Wan? Boleh. Balkis? Saya balik. Oh, Balkis balik. Tapi dengan ceritanya kena balik sini semula kan sebab ada muat. Tapi boleh tukar pusat exam. Boleh tukar pusat exam lah. So Balkis memilih untuk tukar lah pusat exam tu. Okay, tak apa. So hari ni topik kita apa sebenarnya hari ni? Lelaki versus perempuan. Okay, topik kita hari ni adalah lelaki versus perempuan. Saya rasa bagi saya sendiri kan, saya tak tahulah anda semua, tapi saya rasa topik ni agak kontroversi sebenarnya. So saya kadang-kadang jadi takut nak membincangkan topik ni. Takut tersalah cakap ke kan. Boleh buat perang tau benda ni. Cik Wan rasa macam mana topik ni Cik Wan? Apa bila dengar lelaki versus perempuan ni, apa yang Cik Wan apa yang terbit dalam kepala otak Cik Wan tu? Gaduh. Dia controversial jugalah tajuk ni kan. So even for myself, aku datang daripada sekolah all boys kan. So macam nak compare antara lelaki dan perempuan itu tidak begitu jelas lah. So bagaimana untuk korang yang lain? Kalau macam Aniza pula macam mana? Waktu dengar topik ni, apa yang Aniza rasa sendiri kan? Pandangan Aniza sendiri. Kalau Cik Wan daripada sekolah all boys, Aniza daripada sekolah all girls tau. Oh. Cukup di situ. Okay, Aniza rasa apa yang Aniza rasa bila Aniza dengar topik ni? Tak tahu, takut. Sebab macam sensitif kalau tersalah cakap. Betul. Sebab tajuk ni bukannya tajuk yang biasa-biasa. Bukan Betul, kita je yang betul, bukan sebenarnya bukan kita yang membincangkan tajuk ni. Kalau kita tengok kat luar sana kan memang ramai lah orang bincangkan lelaki versus perempuan dan memang tak ada kesudahan pun sebenarnya benda ni. So saya nak tanya Balkis rasa bila Balkis dengar tajuk lelaki versus perempuan ni, apa yang terbit dalam kepala otak Balkis sebenarnya? Saya rasa waktu first tahu dapat kena bincang tajuk ni, saya rasa last nanti pun kita tak akan dapat kesimpulan siapa yang menang antara lelaki versus perempuan. So kita pun bincang kat sini dua lelaki dua perempuan kan. Jadinya itulah. Okay, saya rasa kita tak perlu pun nak intro banyak-banyak. So untuk lelaki versus perempuan ni, apa sebenarnya aspek-aspek yang kita nak bincangkan? Siapa ada idea? Sebab kita macam random je. Saya pun tak ready apa-apa. So Aniza pun persoalan tau daripada kawan-kawan. Boleh. Banyak gila tapi soalan tu macam trigger sikit lah nak tanya.
Tak apa. Boleh ke? Kalau mana soalan yang rasa macam kurang kontroversi ataupun kita boleh jawab, kita akan try bincangkan dalam podcast ni. Cuba bagi satu dua. Satu Okay, macam Aniza kan, Aniza Hayat. So, nanti waktu degree kan ambil course medik. So, bila tahu ambil course medik, mesti jadi doktor. Doktor kan work overtime, macam tak ada masa dekat rumah lah. So, kalau macam untuk Azizul dengan Cik Wan sendiri, Aziz dengan Cik Wan prefer perempuan yang duduk rumah 24 jam jaga korang ataupun perempuan yang work untuk support korang punya financial. Itu salah satu soalan yang dia dapat. Okay, saya rasa soalan ni memang Cik Wan sesuai sangat jawab. Cuba Cik Wan jawab sikit. Second of mine. Saya rasa kurang jelas lah. Macam mana soalan tadi? Okay, soalan dia macam ni. Kan contoh macam kejayaan Aniza yang jadi ni doktor kan. Doktor kan macam tak ada masa untuk kat rumah. So, Cik Wan dengan Azizul punya pendapat, korang prefer perempuan yang duduk kat rumah jaga korang ataupun perempuan yang work untuk support korang punya financial? Faham tak? Faham? Itu bergantung kepada lelaki itu sendirilah. So personally untuk aku okey je lah. Sebab kita tak boleh pandang perempuan ni untuk masuk ke dapur sahaja. Bukanlah menjadi tujuan utama menjadi suri rumah. Mereka berhak untuk bekerja untuk support keluarga bersama-sama dengan suami. So bagaimana untuk pandangan Balqis? Azizul lah. Azizul boleh. Okay, for me personally, untuk memilih macam lelaki sendiri kan, lelaki pun ada target dia. Okay, aku nak jadi apa? Aku nak jadi engineer, aku nak jadi doktor dan sebagainya. So, for me, it is fair lah. Untuk perempuan pun ada benda yang sama. Perempuan pun nak berkerjaya sebenarnya. Dan tidaklah bermaksud bila perempuan tu berkerjaya, perempuan tu akan mengabaikan segala tanggungjawab dia dekat rumah. Dan kalau kita fikir balik sebenarnya, kalau sebetul-betulnya lah kan, saya ni tak berapa tahu sangat sebenarnya. Tapi kalau saya salah tolong betulkan lah. Tapi apa yang saya tahu, tugas-tugas kat rumah seperti memasak apa semua tu, kalau sepatutnya itu adalah tugas suami. Apa yang saya tahu lah. Tapi saya tak tahulah benda ni kesahihan dia setera mana, tapi itulah yang saya dengar. So bagi saya, me personally, saya rasa okey je untuk perempuan tu berkerjaya. Dan lagi bagus kalau perempuan tu bekerja dengan alasan untuk membantu suaminya sekali. Sebab ialah kan bila kita hidup berpasangan ni, mestilah hidup tu mestilah saling bantu-membantu kan. Tapi sebenarnya tak jadi masalah juga kalau macam perempuan tu kerja just untuk dia. Sebab perempuan ni Tuhan tu dia tak tetapkan perempuan ni kena bagi nafkah kat suami apa semua kan. Dan sebenarnya suami yang kena bagi nafkah dekat isteri. Dan suami ni tak patut pun sentuh duit isteri tu. So saya rasa tak jadi masalah pun untuk isteri ni untuk bekerja, cari duit untuk diri dia sendiri. Dan tapi lagi bagus kalau dia ni bekerja untuk membantu meringankan beban suami. So itu pandangan saya lah kan. So Azizul. okay. Azizul pandai masak tak? Jujur. Sebenarnya saya alhamdulillah saya pandai masak sebab waktu lepas SPM saya tak kerja. Lepas SPM saya tak kerja, so saya banyak kat rumah, saya banyak memasak, banyak tolong mak saya. Main game. Tapi Maggi je kan? Maggi tak. Saya reti banyak masak menu. Macam-macam saya reti masak. So itulah. Cik Wan macam ni? Cik Wan reti masak? Masak air pandai lah. Masak air pandai lah. Okay. Saya nak tanya pula untuk saya nak tanya soalan untuk pihak perempuan pula, Aniza dengan Balqis kan. Kita tengok kat sini perempuan dengan lelaki ni dia ada satu titik kelainan, which is bagi saya titik kelainan itu adalah dari segi emosi. So apa komen Aniza dengan Balqis tentang perbezaan emosi antara lelaki dan wanita? Balqis nak komen dulu ke?
Aniza dulu lah. Okay, okay macam okay, kenapa kalau kita tengok kan secara roughly, kenapa kahwin tu cerai, tanggungjawab cerai tu ada pada tangan lelaki bukan pada tangan perempuan. Sebab perempuan macam Anisa sendiri, Anisa tak pernah kahwin emosi tau. Macam kalau tengok sekali pun macam nak marah. Lepas tu kalau macam ada lelaki yang cakap lembut pun dia dah fikir lain macam tu, tak pandai nak kawal. So kalau macam dalam perkahwinan ni, kalau kuasa talak tu letak dekat tangan perempuan, ustaz kata sehari tu boleh 10 kali talak sebab perempuan ni dia jenis macam so payah nak kawal. Okay. Setelah saya pun setuju dengan apa yang Aniza cakap. Saya rasa macam memang macam kita semua pun dah tahu perempuan punya emosi ni macam selalu tak stabil, tak macam lelaki. Sebab itulah lelaki ni diberi tanggungjawab yang lebih besar. Contohnya macam jadi pemimpin, jadi ketua. Sebab tu saya rasa dalam Islam pun perempuan kena percayakan lelaki untuk memimpin satu dalam apa benda pun yang kita buat. Kalau macam saya lah sebagai seorang perempuan, saya akan percaya kepada lelaki untuk pimpin jalan dulu. Macam tu. Yes, betul. Okay, faham. So macam Balkis cakap tadi, lelaki ni tugasnya adalah untuk memimpin kan. Okay, Cik Wen, saya nak tanya dekat saudara Cik Wen kan. Okay, cuba kita imagine yang satu kawasan tu dia ada lelaki dan perempuan, of course lah kan, takkan ada yang lain pula kan. Okay, dia ada lelaki dan perempuan. Okay, lepas tu dekat kawasan tu kita ada lelaki yang memimpinnya biasa-biasa saja. Memimpinnya biasa-biasa saja. Tetapi seperti mana kita tahu, emosi dia terjaga. Tapi perempuan, ada seorang perempuan ni dia memang pandai gila memimpin, macam hebat gila lah memimpin. Tapi macam apa yang Aniza dengan Balkis cakap tadi, perempuan ni dia punya emosi dia tak berapa nak stable sangat. So kalau Cik Wan sendiri, Cik Wan nak siapa jadi pemimpin? Lelaki ke perempuan? Berat juga soalan tadi kan. Kalau ikut saya punya akan bergantung pada saya punya pengalaman sendirilah. Bersama kalau lelaki itu bagi saya capable, saya akan uji dia. Kalau perempuan itu capable, apa salahnya? Dia juga layak untuk menjadi ketua. Betul? Bercakap tentang ketua ni kan, saya ada satu cerita nak sembang. Last year ada mission yang Rhodes Scholarship. Dia perempuan, adik perempuan dia, tentang bagaimana adik perempuan dia didiskriminasi daripada peluang untuk menjadi ketua darjah. Macam kita sendiri pun pernah juga lalui kan. Kita cakap bagilah ketua kelas, ketua sekolah dah lelaki. Perempuan paling tinggi pun boleh dapat penunjuk. So Betul? she percaya untuk buka mata everyone untuk sedarkan bahawa perempuan juga layak untuk menjadi ketua. Dan untuk buang, bagaimana pandangan mereka lain? Cik Wan punya internet macam sekat-sekat. Agak scared tadi. Tapi saya dengar lah apa yang Cik Wan sampaikan tadi. So saya pun sebenarnya setuju juga lah apa yang Cik Wan cakap tadi sebenarnya. Sebab Cik Wan kata kalau perempuan tu layak dan mampu untuk jadi pemimpin, so apa salahnya kan mereka jadi pemimpin. So bagi saya pun, saya rasa benda yang sama. Saya rasa kalau seseorang itu layak, kita tak perlu melihat pun jantina dia, sama ada dia lelaki atau perempuan. Andai kata dia layak, so dia.
dia lah yang jadi pemimpin. Sebab kalaulah kita nak, okey, sekarang ni kan, okey, saya nak bawa masuk satu isu lah kan. Isu ni agak berat sebenarnya. Cumanya saya harap semua boleh bagikan pandangan sedikit lah kan untuk isu ni. Okey, kita tengok kat luar sana, ramai yang mengatakan bahawa Islam ni dia merendahkan darjat wanita. Contoh ayat yang saya biasa dengar adalah kenapa lelaki je asyik jadi pemimpin? Kenapa perempuan tak boleh jadi ketua keluarga? Kenapa perempuan kena duduk kat rumah dan sebagainya? Mereka mengatakan bahawa Islam ni adalah satu agama yang merendahkan darjat wanita. So apa komen daripada wanita sendiri? Betul ke Islam ni merendahkan darjat wanita? For me, Islam bukan merendahkan, Islam menjaga. Menjaga dan menaikkan wanita tu sendiri. Sebab wanita kan ada satu hadis tu apa yang cakap wanita ni sebenarnya perhiasan dunia. So perhiasan tu mestilah kena jaga elok-elok. Tak adalah orang sebarangan tengok. Okay. Saya pun rasa setuju juga yang dengan apa yang Aniza cakap. Saya rasa sebab Islam tu buat macam peraturan macam tu dan galakkan kita supaya menjaga wanita tu sebab mungkin dari segi emosi macam yang kita dah cakap tadi, dari segi emosi pun wanita ni kurang layak untuk jadi ketua ataupun memimpin sesuatu. Jadinya apa yang Islam dah suruh kita buat tu ada sebab-sebabnya lah, saya rasa macam tu. Betul. Dan bagi pandangan saya kan, walaupun orang kata apa, kita selalu tengok lelaki je yang jadi pemimpin apa semua kan, tapi tidak bermakna, saya rasa bagi saya tidak bermakna wanita itu tidak boleh jadi pemimpin. Sebab kalau kita tengok dulu wanita pun darjat dia zaman Nabi dulu, kita tengok wanita pun Nabi bawa pergi perang. So bukanlah makna wanita ni kena duduk kat rumah je buat benda-benda tolong-tolong macam tu je. Tak. Islam tak pernah kata macam tu. Itu pada pandangan saya. Kalau macam Cik Wan sendiri, Cik Wan rasa macam mana? Bagi saya okey je. Aniza, apa lagi soalan yang kawan-kawan Hayat kita beritahu? Okay, salah satu soalan yang Aziz sering nak tahu kan, macam Aziz dengan Cik Wan. Benda apa, kan, okay. Benda apa yang buat korang insecure? Insecure dengan perempuan? Tak, insecure dengan lelaki ke perempuan ke? Tak kisah. Okay, Cik Wan, silakan. Cik Wan juga. Untuk aku jadilah insecure bila tengok kawan-kawan yang kita macam lepak-lepak je kan, diorang dah boleh berbisnes, diorang dah ada kejaya, diorang dah boleh support family diorang. Dia still mantap. For me, dia memang terlalu saya rasa saya patut ikutlah jejak langkah tu lah. Okay, kalau macam saya pula kan, saya banyak benda kan saya insecure kan. Biasalah, normal lah manusia. Saya rasa benda tu normal bagi saya. Tak. Macam ni saya cakap, benda tu normal bagi manusia. Tapi saya tetap rasa insecure. Saya rasa insecure dengan banyak benda lah. Kalau saya rasa macam ada orang lagi pandai daripada saya, of course lah saya rasa insecure. Dan sejujurnya, bila saya nampak orang lagi handsome daripada saya pun saya rasa insecure juga. Sebab saya tahu lah memang saya tak handsome kan. Saya tengok Cik Wan pun saya insecure juga. Okay, kalau kita nak kaitkan dalam konteks kita kan, lelaki versus perempuan kan, sebenarnya sejujurnya lah, saya bukannya bermusuh dengan perempuan tidak. Tapi saya rasa sangat insecure bila perempuan tu lagi hebat daripada saya. Contohnya, dalam satu organisasi ada satu perempuan yang lagi tinggi jawatannya daripada saya rasa agak insecure lah sebenarnya. Saya rasa macam malu sebab saya lelaki tak boleh nak jadi lagi hebat daripada dia. Itu apa yang saya rasa sebenarnya. Kalau Balqis ada rasa insecure ni? Ke Balqis memang orang yang
memang redha dengan apa yang diberi kan. Redha. Tak, saya pun insecure juga. Saya rasa saya sebagai seorang perempuan lah, saya paling insecure dengan orang lain, tak kisah lelaki ke perempuan yang ada keyakinan diri yang tinggi. Saya memang kalau tengok orang macam tu, saya sangat-sangat jealous lah. Saya selalu fikir kenapa saya tak boleh jadi macam dia. Macam tu lah. Kalau tengok macam ketua kan, Kuk Aziza kan ketua kan. So, saya rasa macam wah, dia hebat lah macam tu saya rasa. Ada, saya tak hebat pun. Saya biasa je. Insecure dengan saya. Kalau macam Aniza rasa macam mana? Sama lah, seperti semacam insecure dengan orang yang confident tau. Okay, masa first time meeting CAP tu kan, yang first time jumpa Azizul macam wow, impress gila sebab Azizul masa tu cakap dengan confidentnya. Macam mana nak ada confident macam tu tau. Yo, tak. Kita dah keluar tajuk dah ni sebenarnya. Okay, saya kita sebab ni sembang santai kan. Okay, saya just nak sembang lah. Untuk confidence ni apa-apa pun benda ni kita belajar daripada experience kita sendiri ya kan. So mungkin anda saya tak kata anda kurang experience daripada saya. Tapi mungkin anda tidak cukup experience. Mungkin anda dah banyak experience daripada saya, tapi experience yang anda lalui itu tak cukup menjadikan anda seperti mana anda nak anda jadi. So saya rasa jangan risau. Benda tu kita boleh climb slow-slow, kita boleh naik slow-slow. Jangan risau. Sebab bagi saya kalau kita nak jadi hebat kan, kita nak jadi hebat, kita kena belajar dengan satu orang cikgu ni, which is kita punya pengalaman sendiri, kita punya experience sendiri. Dan saya rasa Aniza sendiri, Balqis sendiri dan Cik Wan sendiri semua boleh jadi macam apa yang korang nak korang jadi. Saya tak tahulah korang nak jadi macam mana kan, tapi saya yakin yang korang boleh jadi macam apa yang korang nak. Okay, kita sambung. Malu lah cakap pasal benda ni, kita cakap pasal benda lain lah. Okay, next soalan. Nak tanya soalan je ke? Tak kisahlah nak sembang ke, nak borak ke. Okay, untuk yang ni soalan khusus untuk lelaki lah. Ada seorang tanya, what did you find attractive in women? Apa benda yang pertama Azizul dengan Cik Wan kita tengok pada perempuan? Contoh nak cari jodoh kan. Benda apa yang nak tengok dulu? Jadi kena tanya Azizul dulu lah. Ada Cik Wan boleh jawab. Cik Wan boleh, Cik Wan. Dah jawab dulu. Banyak. Okay, untuk saya kan, personally saya rasa susah sebenarnya soalan ni. Susah. Tapi seperti mana yang kita tahu kan, lelaki ni dia macam saya ada baca satu tak tahu satu hadis ke apa, tapi saya rasa Rasulullah yang cakap kalau kita nak pilih wanita ni kita kena pilih berdasarkan 4 ciri lah. Tahu. Pertama agama, yang kedua kecantikan, yang ketiga keturunan, dan yang ketiga harta. Betul tak? Harta. Betul. Okey, itu apa yang Rasulullah cakap kan. So saya rasa kita boleh pakai je yang tu. Tapi saya nak tambah sikit apa yang saya rasa atraktif dengan perempuan bila first kali saya nampak perempuan kan. Tapi benda ni tak boleh nampak pun sebenarnya. Tapi okey. Apa yang saya tertarik dengan wanita adalah bila saya tengok wanita tu pandai. Saya suka orang yang pandai. Tapi saya bukannya cakap orang bukan. Nanti ada orang kata macam, nanti mesti ada orang kata dah memilih tu kau kenapa orang tak pandai tak boleh ke buat bini kan. Tak bukan itu maksud saya. Saya rasa yelah setiap orang ada pandangan dia masing-masing, dan saya rasa saya tertarik dengan orang-orang yang pandai, yang bijak. Tak kisahlah bijak dalam apa, dalam pelajaran ke. Bijak mesti dalam pelajaran ni kan. Itulah bijak. Cik Wan, silakan. Cik Wan diam je. Bagi aku first sekali ialah sepupu lah.
Macam kita punya akademik sama level, kita punya keturunan, kita punya background, supaya kita macam experience dia kita tidak terlibat macam terlalu banyak expectation pada dia. Dia juga tidak meletakkan terlalu banyak expectation kepada kita. Bapak dia membesarkan dia. So bagaimana untuk perempuan pula mencari lelaki? Cik Wan tanya, so kalau macam perempuan pula, sebenarnya saya macam segan sikit nak tanya soalan ni sebab yelah kita pun baru belajar kan, tapi tak apa, sebabkan topik ni mungkin kita boleh tanya kot. So kalau macam Aniza sendiri, apa yang Aniza suka tengok dekat lelaki? Macam pelik soalan tu kan. Saya rasa tak payah tanya soalan tu. Serius. Atraktif pasal lelaki. Ha. Benda yang atraktif pasal lelaki. Saya kena fikir. Kalau macam Niza jumpa lelaki kan, okay. Benda yang first Niza akan tengok adalah first dia punya confident. Yang kedua dia punya suara bila dia cakap. Dan tiga macam mana dia treat dia punya mak. Macam tu. Key things. Kalau macam Balqis pula macam mana? Kalau saya rasa sebab kalau kita cerita pasal pilih lelaki lah, kita cakap pasal perkahwinan kan, satu benda yang kita dalam tempoh masa yang lama kan. Jadi saya rasa kalau saya nak cari lelaki, saya akan cari lelaki yang dalam hubungan tu dia boleh mengetuai. Nak buat tu dia tahu, nak buat ni dia tahu. Saya rasa saya akan pilih macam tu lah. Lepas tu lagi satu lelaki yang sebagai lelaki dia boleh lindungi kita sebagai seorang perempuan. Saya rasa macam tu. Betul. Dan sebenarnya memang macam tu pun tugas lelaki tu. Lelaki adalah untuk melindungi kaum wanita kan. So saya ada satu soalan. Okay. Perempuan kan, bila lelaki dan perempuan ni kalau kita tengok kan dekat internet kan, memang sekarang ni memang banyak lah orang kata lelaki ni macam ni, perempuan ni macam ni kan. Memang tak habis-habis lah. Pergaduhan ni memang daripada dulu sampai sekarang lah kan. Mungkinlah saya tak tahu apa dia saya nak cakap kan. Macam mengarut je. Okay, tapi soalan saya, bila perempuan ni kan, apa yang perempuan tak suka dengan lelaki? Oh banyak. Sistem perkara. Okay. Apa yang beberapa perkara yang perempuan tak suka tentang lelaki ni? Anissa start dulu. Okay, boleh. Yang first Anissa tak suka lelaki yang, ya Allah, apa tu, cakap manis tau. Cakap dia punya sweet tu dekat mulut tapi bukan dekat action, faham? Lagi yang tu yang first. Lepas tu lelaki yang jenis yang close minded, macam kalau Azizul dengan Cik Wan dan Azizul okey je kalau perempuan tu kerja, tapi dia macam dia terlalu close. Dia cakap okey perempuan dia kena buat macam ni je, tak boleh kerja, kena jaga je kat rumah. Dia macam difficult lah untuk Aniza sendiri sebab Aniza kan nak jadi doktor. So kerja doktor tu bukannya selalu dekat rumah, dekat tempat kerja je. Aniza suka lelaki yang jenis macam tu, yang jenis close minded sangat. Okay. Kalau saya pun betul-betul lah cakap, saya pun setuju dengan Aniza. Saya tak suka lelaki yang close minded. Lepas tu saya tak suka lelaki yang kalau marah tu dia terlalu ikutkan emosi apa yang dia nak cakap, walaupun benda tu tak baik dia cakap. Saya kalau boleh nak elak lah daripada lelaki yang macam tu. Itu je lah kot. So tak tahu, saya rasa kita boleh stop sampai sini je kot podcast kita kan. So sebab
Dah 9 jam dah sebenarnya. Okay. Lama juga sebenarnya. Kalau nak borak pasal ni memang tak habis kan. So sebelum kita nak tamat kan. Okay. Saya kalau boleh kita nak minta conclusion lah daripada seorang-seorang ahli podcast kita hari ni. So okay. Conclusion daripada saya sendiri, bagi saya lelaki dan perempuan ni dia saling memerlukan lah. Lelaki tu tak boleh hidup tanpa perempuan dan perempuan tu tak boleh hidup tanpa lelaki. Dan sangat tak sepatutnya lah kalau lelaki mengatakan perempuan ni sekian perempuan ni tak baik ni, tak sangat tak patut. Dan sangat tak patut juga bila perempuan ni cakap lelaki ni macam ni kan, tanpa melihat dulu, tanpa mengkaji dulu dan sebagainya. Sebab yelah macam saya cakap tadi, lelaki tu dia tak boleh nak berdiri tanpa perempuan dan perempuan tu tidak mampu nak berdiri tanpa lelaki. Kita ni dia saling memerlukan. Faham tak? Faham kan? So saya harap semua faham dengan apa yang saya nak sampaikan. So seterusnya siapa nak bagikan conclusion daripada diri dia sendiri? Kalau macam ayat Quran kan hadis yang cakap wanita lelaki dan wanita tu diciptakan berpasang-pasangan. Maksudnya betul lah Aizah cakap kita saling melengkapi antara satu sama lain. Betul? Macam Cik Wan nak cakap apa sebelum kita tamatkan kita punya podcast ni? Okey. Saya dah sampai di era di mana lelaki dan perempuan itu dilihat setara, sama level. Jadi dia lagi boleh menyatakan bahawa perempuan itu second gender. Tidak ada lagi second gender. Lelaki dan perempuan setara. Okey, bagaimana pula untuk Balki? Conclusionnya daripada saya rasa macam Kak Aziza cakap tadi, lelaki dengan perempuan ni saling melengkapi kan. Lepas tu saya rasa sebagai lelaki dengan perempuan kita kena saling yang paling penting lah saya rasa kita kena hormat antara satu sama lain sebab pada pendapat saya lelaki sebagai ketua dia pun perlu ada pengikut yang hebat juga untuk dia jadi ketua yang hebat. Macam tu saya rasa. Betul? Saya setuju. So Aniza ada nak kata apa? Sampaikan kat kawan-kawan kita. Okay, tak ada So saya rasa sampai sini je kot kita punya podcast untuk hari ni. InsyaAllah ada jodoh, ada rezeki, kita boleh jumpa lagi nanti, kita boleh sembang lagi. Sebab yelah kan tak puas kalau nak sembang kat sini kan. Sebab kalau kita buat lama-lama pun nanti takut orang tak dengar kan. So itu saja daripada saya, itu saja daripada kami. Saya ucapkan terima kasih kepada yang mendengar. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih.